370. Timbalan Menteri. Mengenai MH 370 saya akan jawab secara bertulis. La ilaha illallah. Saya balik kampung Timbalan Menteri. Di parlimen lah, jawablah sini. Betul. Menteri tadi dah jawab. Menteri tadi dah jawab. Panjang lebar. Mesti dah ada. Ini jawapan Parlimen dalam Malaysia. Ini Parlimen Malaysia. Timbalan Menteri, ini Parlimen Malaysia. Kita bagi dia. Please lah. Perdana Menteri Australia Tony Abbott pun tidak jawab dalam bersejarah bertulis. Ya, nak bagi jalan. Yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua Menteri tadi kata akan telah dijawab oleh membangkitkan Timbalan perkara Menteri. berhubung Timbalan Menteri. penggunaan operasi. Timbalan Menteri. Please lah. Timbalan Menteri. Boleh beri Kan tak ada fakta. seminit Seorang- je. seorang- Menteri. Seorang ya, Mat. Tadi dikatakan oleh Menteri akan dijawab. Apa soalan tu, Kita Mat? Ya. sebenarnya saya rasa amat sedih ya perkara ini berlaku dalam Parlimen Malaysia. Saya amat sedih dan saya setuju apabila Menteri kata bahawa kita harus fokus kepada mencari pesawat tersebut demi maruah negara kita. Yang lain Dan duduk juga ya? Yang lain duduk, yang lain Tapi duduk. Datuk Speaker, Yang lain duduk tapi ya, Datuk Mat. Speaker, Yang Berhormat Menteri lupa bahawa tanggungjawab Menteri juga menjawab kepada Parlimen. Itu tanggungjawab Menteri. Yes. Ya, tanggungjawab negara untuk bertanggungjawab kepada seluruh dunia. Takkanlah Tapi kami ahli tanggungjawab Parlimen. Menteri untuk jawab dalam Parlimen. Yes. Takkan itu pun tak faham lagi, Datuk Speaker. Tadi Menteri kata Timbalan akan jawab. Timbalan Okey. akan jawab. Tapi bila Timbalan bangun, nak soalan. jawab Ya, bertulis soalan. cerita pasal lain. Yang Muhammad. Shah Alam dulu. Shah Alam dulu. Sebentar ya, Muhammad. Kuantan soalan Kuantan. Menteri tanya soalan. Soalan Kuantan. Shah Alam lepas ni. Yang lain duduk. Okey, lepas ni Yang lain duduk. Di UK duduk ya. Bukan tu, Subang. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya pohon Menteri tadi, Yang Berhormat Menteri menjawab perbahasan saya. Jadi Yang Berhormat Menteri kata akan dijawab oleh Timbalan Menteri. Ya, jadi pohonlah soal Timbalan balik Menteri lah, Yang jawab. Isunya kenapa Menteri menggunakan letterhead kementerian sebagai menteri menjawab berjumpa dengan hanya ahli parlimen backbencher BN, bukan menjemput untuk berjumpa dan tidak terbuka. Sedangkan saya tegur tadi, tanggungjawab Yang Berhormat Menteri ialah kepada parlimen, to answer to parlimen. Iaitu persoalan saya. Boleh saya dapat Ya. Nak bagi jalan. Timbalan Menteri. Jawab baru ya. Jawab baru. Datuk Yang Di-Pertua yang Menteri bagi jawab baru ya. Tuan speaker dia apalah. Bagilah ruang saya juga. Ya, Yang Mat. boleh saya ingin membuatkan sedikit show kepada Timbalan Menteri bahawa sebenarnya kita dah ada persetujuan saya rasa untuk mengadakan satu jawatankuasa yang pilihan khas di mana yang dicadangkan oleh Geram Patah, dipertimbangkan oleh Menteri merangkap Menteri Pemangku Menteri Pertahanan, dan juga saya ingat disokong oleh Pokok Sena, dan saya sendiri sebagai saya ingat mewakili ahli Parlimen Barisan Nasional bersetuju bahawa kalau lebih baik masanya kalau kita pada ketika ini kita elakkan pertikaian dan tumpukan kepada soal jawatankuasa pilihan khas selepas kita mendapat ini bukan soal di flag. Dan saya boleh jawab juga daripada Kuantan. Tak, saya ingat soalnya kepada penjelasan yang patut diberikan oleh pihak yang berkenaan. Ya. Menteri, Timbalan Menteri pun boleh menjawab. Tapi biarlah daripada kita mendengar tuduhan mengapa surat itu datang daripada kementerian. Sebenarnya, dan saya pun ditanyakan oleh perkara ini oleh daripada Subang di luar Dewan. Seperti maknanya kita sebagai gentleman, kita boleh bertanya di luar, boleh tanya di dalam, boleh menjawab, bertanya dalam berbual dalam sambil minum kopi dan sebagainya. Saya ditanyakan oleh Yang Berhormat daripada Subang, apa cerita tentang soal menteri nak bagi taklimat. Saya kata BNBBC
menjemput menteri untuk berjumpa dengan kami dan untuk kami mendengar penerangannya. Tetapi sebenarnya kami pun sedia maklum bahawa takkan ada perkara yang tambahan daripada apa yang telah ditaklimatkan di dalam semua sidang media. Memang kita sedar nothing can be new, nothing, tetapi kita rasa bahawa harus kita menyatakan sokongan kepada menteri untuk sampaikan sokongan juga kepada semua pihak yang bertungkus lumus mencari dalam usaha mencari pesawat MH370. Dan akhirnya menteri kata nak hantar jemputan mengikut surat. Saya kata hantarlah, tak ada masalah, nak jemput siapa pun jemputlah. Dan akhirnya BNBBC juga yang membayar, kerana kami menjadi tuan rumah dan kamilah yang membayar bil perjumpaan yang berkenaan. Jadi ianya bukan satu yang sinister. Ianya bukan satu yang sinister, bukan satu yang luar biasa. Kerana tak ada apa yang nak tambahan daripada maklumat daripada menteri, kerana semuanya ialah telah diterangkan di dalam sidang media, sidang-sidang media yang diikuti oleh semua pihak. Jadi kami terima hakikat itu. Jadi saya balik rasa menteri, Yang Berhormat Menteri sama ada bersetuju atau tidak, bahawa kalau kita boleh sudah pun bersetuju adanya, kita bincang adanya sebuah jawatan kuasa pilihan khas mengenai isu perkara ini, bolehlah kita tangguhkan perbincangan dalam soal ini supaya kita jawab pula perkara-perkara yang lain di dalam perbahasan yang lepas. Terima kasih. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Nak bagi jalan Ahmad Sepang. Saya nak menjawab soalan pertanyaan daripada Kuantan. Sebenarnya permintaan taklimat tu datangnya daripada BNBBC. Jadi pihak kementerian tidak ada permintaan rasmi daripada pihak pembangkang. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri sedar bahawa tanggungjawab menteri ialah kepada parlimen dan bukan kepada BN Backbencher? Seharusnya apabila BN Backbencher buat surat begitu, menteri should know better dan mengatakan saya akan bagi taklimat kepada semua ahli parlimen. Itu yang kami harapkan daripada menteri yang bertanggungjawab kepada parlimen. Ini dahlah 17 hari baru kita dapat jumpa dan bertanya. Ya, itu pun tak boleh dijawab ya dengan sebaik-baik mungkin. Perlu bantuan daripada BN Backbencher nak jawab. Yang jelas ini Timbalan Menteri kena faham tanggungjawab menteri kepada parlimen. Mesti jawab kepada parlimen, iaitu please record, masukkan dalam Hansard. Perlu generasi masa depan seluruh negara, seluruh rakyat Malaysia faham bahawa menteri tak laksanakan tugas tanggungjawab kepada parlimen. Kuantan jaga banjir di Sungai Isak tak selesai. Balik duduk. Saya buat orang cerita. Balik duduk. Di Sungai Isak 5 hari balik duduk. Ni kawan terbang. Balik duduk. Logiklah cakap. Balik sesak ni, balik sesak. Tak, saya jawab Kuantan dulu. Datuk M tu. Zik. Yang Hormat. Seperti yang sedia maklum bahawa penerangan mengenai MH370 ini telah dibuat melalui media rasmi setiap hari, dan pihak menteri dia itu lagi tunjuk tak faham bahawa dia pun akan membuat media pendahuluan dulu yang jawab pada parlimen. Parlimen is different. Itu lagi tunjuk tak faham Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kena mencari. Yang Berhormat Menteri dah. Sepang. Sepang Yang lain duduk Sepang. Siapa? Sepang. Yang lain duduk Sepang ya, Mat. Tuan Speaker, terima kasih Tuan-Tuan, terima kasih kepada yang lain duduk lah ya, Mat. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Timbalan Menteri, kami memahami pressure yang ditanggung. Cumanya apabila dalam parlimen ini
inilah peluang untuk kita mendapat penjelasan. Sebab apa yang dibangkitkan ini juga dibangkitkan di luar. Jadi sebab tu kami nak jawapan rasmi daripada pihak kementerian. Antaranya isu tadi, isu radar. Saya nak tanya kepada menteri, kan, kalau ikut SOP tadi, maknanya dia kata kajian telah ikut SOP. Soalan saya, apabila dah pukul 12, pukul 1 lebih tu dah tahu hilang, ketika itu adakah pihak kerajaan ada menghubungi TUDM? Itu soalan pertama. Kalau tidak ada, kenapa? Kalau ada, apakah yang dibuat setelah dapat maklumat tu? Sebab apa? Sekejap. Tak, saya tak nak tanya siapa. Sebab ini saya nak terangkan apa yang dinyatakan ini dinyatakan dalam media, CNN sebagai contoh. Analisa yang dibuat, mereka mengatakan Malaysian authority has to reply on this issue. Pertamanya, selepas 2 hari baru TUDM membuat kenyataan adanya U-turn. Jadi persoalannya, kalau sekiranya radar daripada TUDM telah mengesahkan ada U-turn itu, persoalannya kenapa sejak awal lagi maklumat itu tidak pernah diberikan? Kalau diberikan, kenapa tidak ada tindakan? Jadi ini menimbulkan persoalan. Kalau kata nak corroborate tadi, adakah maklumat radar TUDM ini satu maklumat yang tidak mempunyai kesahihan yang kita boleh pegang? Kalau itu yang berlaku, keselamatan negara kita mengalami masalah. Bagaimanakah maklumat TUDM tidak boleh it's not reliable sampai seharusnya ini perkara yang memang memalukan. Sepang dengan Molan tu. Sepang bagi Menteri Pertahanan jawab supaya beri penjelasan yang meyakinkan kita. Terbukti sekarang apabila U-turn itu menunjukkan bahawa memang itu maklumat yang sahih sehingga pencarian di Laut Selatan dihentikan. Ini menunjukkan maklumat U-turn ini maklumat yang paling sahih yang diterima. Kenapakah di peringkat awal tidak diberitahu maklumat itu? Terima kasih. Ya, Tuan Menteri. Muhammad, kita bukan Majlis Taklimat atau ini Parlimen ya, Muhammad. Ya, saya minta penjelasan. Saya minta izin untuk betul. Nak jawab mengenai persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepang telah dijawab oleh pihak menteri. Boleh cek handset. Jadi saya tak perlulah nak menjawab yang kedua kali. Kalau dia jawab, saya tak tanya soalan. Ni dia tak jawab. Sebab dia tak jawab lah saya tanya soalan. Timbalan Menteri. Apa punya timbalan menteri ni? Dia tak jawab soalan, tiba-tiba kata dia jawab. Kalau Saya dia jawab, apa saya soal? Datuk Unter, saya dengar sendiri dah jawab. Apa saya soal? Yang Berhormat Menteri dah jawab secara very extensif. tak sentuh, tak jawab. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Hari malam itu adakah dihubungi TUDM? Ada hubung atau tidak? Dan Yang Berhormat kata 2 hari itu pun tak betul. Sebenarnya kenyataan TUDM sehari. Kalau sehari esoknya hari Sabtu berlaku, hari Ahad pukul 1, pukul 10 media Yang Berhormat Menteri pun dah maklumkan dianya turn back. Pukul 1 PTU Panglima Tentera Udara membuat pengesahan. Kenapa pencarian dibuat selepas U-turn tu? Kenapa tidak ada pencarian? Why there is no SAR? Kenapa hanya fokus pada Laut Selatan setelah ada U-turn? Kenapakah tidak rely on that maklumat untuk buat carian? Kenapa? Tak, kita nak tanya. Timbalan Menteri. Ini Parlimen. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Jawablah. Kalau betul apa dikatakan itu, kenapakah setelah berlakunya U-turn ini tidak ada susulan? Timbalan Menteri. Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, sebenarnya pihak menteri dah membuat kenyataan media pada keesokan harinya jam 10 pagi menyatakan memang ada turn back. Dan pukul 1 saya ada bersama dengan Yang Berhormat Menteri pada ketika itu. Dan jam 1 Panglima Tentera Udara membuat kenyataan bahawa berlaku turn back. Jadi dah lah. Sebentar ya. Kenapa? Apa masalahnya? Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. Biasa ya? Seorang-seorang ya, Muhammad. Seorang-seorang. Seorang-seorang. So lepas salam subang ya? Okey. Timbalan Menteri. Terima kasih. Saya nak rujuk kepada satu peristiwa yang telah berlaku pada tahun 1999. Ada kapal terbang Egypt Air flight 990
dia hilang di radar. Penerbangan daripada Cairo pergi US, dia hilang di radar. Apa yang dikatakan, search and rescue operations were launched within minutes of loss of radar contact. Within minutes. Ya, sekarang ni tadi saya dengar yang Berhormat Menteri kata nak upgrade kita punya radar. Saya nak tanya, apa yang failure radar sistem kita? Kapal terbang tu hilang, memang dah hilang. Kalau letak radar yang macam mana pun, tak ada transponder, communication switch off, you tambah radar macam mana pun, memang dia hilang. So you tak boleh salahkan, pada sistem. Dengar. You cannot salahkan sistem. The system work. Radar tu kesan kapal terbang tu hilang. Sepatutnya immediately, within minutes, you launch SAR. Bukan tunggu 9 jam. Bukan tunggu 9 jam. Ya. So ini soalan yang saya sebut tadi pada menteri tak jawab. Kalau ikut dia punya SOP, berapa jam nak tunggu baru nak launch SAR? Ya. Ni yang saya Cukup tadi. cukup. Ya, Menteri bagi tahu. Menteri Yang kedua, bagi tahu. Kita buat doa selamat. Sistem Kita baca kitab pun dia tak datang. Dia buat kapal terbang soalan tu saja hilang. banyak. Ada radar yang canggih lagi pun ianya hilang. Profesor Tapi Syalam, manusia yang bertanggungjawab kena bertindak. Sebab kalau ada sistem canggih macam mana sekalipun, tapi tak bertindak, Ya, ianya Menteri. akan Cukup mempunyai kesudahan Menteri dah faham yang sama. cukup lah. Saya harap Timbalan Menteri bagi saya pula boleh jawab soalan. Ya, Yang Menteri. Yang Datuk Yang di-Pertua, mengenai yang disebut dekat Cairo nak ke US, di Amerika sendiri pun 9/11 radar Amerika pun tak sempat nak within minutes nak pintas. Amerika pun kena. Jadi Tuan Menteri, Yang Muhammad Menteri, kena ada tindakan. Ni yang kita persoalkan. Bukan kita nak kata melekehkan usaha NSQ dan sebagainya. Tapi prosedur tu tak betul. Anak dia mati, dia kata anak orang lain pun mati juga. Itu bukan usaha lah. Itu dapat mandi. boleh. Okey, sila. Siapa? Tanjung Karang. Tanjung Karang, terima kasih. Okey, Tanjung Karang. Sepang. Tanjung Karang. Terima kasih. Saya nak tanya satu. Soalan ni amat panas dan semua mengakui bahawa ianya ialah kepentingan negara dan juga kepentingan umum. Saya tanya kepada Pak Menteri, ada ataupun tidak pihak Kementerian menerima usul bahawa 18/1 pada apabila berita ini timbul, kita mula bersidang 11 hari bulan. Kalau betul lah perkara ini sebenarnya dibangkit oleh pembangkang, ada tak menerima permohonan untuk usul ini dibahaskan 18/1, iaitu kepentingan umum? Kalau kata dia ada usul, saya tentu kita akan sokong. Maka kita boleh bahas dengan lebih terbuka. Ada? Nah. Apa? Ada tak katanya? Saya bawa usul. Ada? Apa? Usul. Ya, saya tanya dulu. Usul salah. Tak saya menteri ada. Pak Menteri. Tanjung Karang tak sedar. Tanjung Karang tak sedar. Kenapa Yang Muhammad? Tak sedar ke? Usul hutan tak ada. Yang Muhammad. Yang Menteri, panjang lagi Muhammad. Yang Muhammad Menteri. Panjang lagi, habiskan Yang Muhammad, habiskan. Tak apalah, saya nak tanya menteri. Sebab hari pertama Duduklah Yang Muhammad. apa kita tanya? Hei, Pak Menteri jawablah Yang Muhammad. Awak tanya masa hari pertama. Iyalah. Datuk Yang Ketua,
Nak kawal malu sekarang. Nak kawal malu. Betul, saya nak menjawab. Saya nak baca, nak selesaikan jawapan saya. Saya nak habiskan jawapan saya. Saya nak baca jawapan saya. Yang Muhammad. Datuk Saya yang rasa boleh di-Pertua. habiskan Yang Muhammad. Habiskan. Tanya mana yang bawa usul. Yang Pokok Muhammad. sana bawa usul. Boleh habiskan Yang Muhammad. Datuk yang di-Pertua. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Yang berhormat lawas. Yang berhormat lawas mencadangkan pembinaan Muhammad Menteri. lapangan Yang terbang baru di Lawas Sarawak. Ingin saya maklumkan ahli yang Yang berhormat Menteri. bahawa kementerian Yang Menteri. Perkara lain tu Yang Muhammad boleh jawab bertulis lah. Ya, Kita dah tapi saya selesai minta MH, penjelasan perkara terakhir, Tuan Speaker. Ya. Sebelum Apa perkara-perkara lain daripada MH Speaker. tu kita jawab secara bertulis Yang Muhammad Tuan ya. Speaker, sebelum bagi nasihat pada Timbalan Menteri, ingin saya minta maklumkan penjelasan. ahli yang berhormat bahawa kementerian telah mengemukakan permohonan untuk melaksanakan kajian kemungkinan pembinaan lapangan terbang lawas baru. Timbalan Menteri Dah sampai minta ke lawas penjelasan. MS 330 Yang Menteri. Yang Menteri. Sebentar Yang Muhammad. Sebentar Yang Muhammad. MS 330. Yang Menteri saya cadangkan. Dia boleh jawab Saya bertulis. Dia cadangkan. boleh jawab bertulis. Tak ada masalah. Yang Menteri. Speaker Tapi saya nak bercakap bagi diam-diam dulu. Diam. Baik. Okey. Okey. Malulah Malik. Malulah. Yang Muhammad. Yang Muhammad Menteri saya cadangkan isu-isu yang tak berkaitan dengan MH 370 Yang Muhammad boleh jawab secara bertulis. Secara bertulis. Tapi MH30 Tapi setuju nak bagi jalan lagi Muhammad. MH nak bagi jalan. Okey. Tak apa, cukup saya nak habiskan jawapan saya. Satu soalan. Yang jawab MH30. Satu soalan. Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih pada Timbalan Menteri. Ya, Tuan Speaker, boleh saya teruskan? Timbalan Menteri. Yang Muhammad. Saya sambung daripada isu yang dibawa oleh Shah Alam, iaitu apakah SOP sebenarnya yang diikuti oleh kementerian. Sebab Menteri kata tadi dia ikut SOP piawai antarabangsa. Tapi kita ada saya nak tanya, kita nak tahu bila kementerian memberitahu Perdana Menteri secara rasmi tentang masalah kehilangan MH307. Sebab kita ada banyak dalam perbahasan batu dan banyak laporan media, kita ada pengesahan secara bertulis bahawa isteri Perdana Menteri claim kredit secara rasmi. Dia beritahu Perdana Menteri. Tak ada dah, itu bukan soalan. Balik dengar. Nothing to score from that. Dia bagi pagi. Tak perlu lah. Itu kecil. Duduk. Dalam masyarakat di janda baik. Semua dengan menteri. Ini orang 239 mencari Isteri Perdana Menteri Muhammad Subang. beritahu malu lah. Habiskan gangster duduklah. Balik duduk. Ini kapan Menteri pun nak balik. Next round. Kita panggil balik kalau isu banjir. Ini kapan tempat dia tak boleh. Dia budak-budak lagi. Dia budak-budak lagi. Keluar surat khabar. Cukup Yang Muhammad. Soalan saya, Okey, saya akan jawab tulis lah. Sobang, cukuplah Sobang. Balik duk. Belum habis, Saya belum. nak teruskan ucapan saya Balik banjir je. Banjir. Isu banjir. mengenai cadangan Rosbah saja dia marah. mengenai cadangan yang berhormat silam berkenaan dengan pembinaan lapangan terbang baru di Lahadapi pula. Satu kajian feasibility study telah dilaksanakan dengan melibatkan kos 3.072 juta Menteri habiskan Yang Muhammad. yang telah disiapkan pada 30 Jun 2012. Pihak juru perunding telah membentangkan laporan akhir kajian tersebut kepada Kementerian Pengangkutan pada 22 Oktober 2012.
Namun begitu, Kementerian Pengangkutan telah menilai semula cadangan kajian tersebut berikutan berlakunya insiden Datu 2013 dengan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Unit Perancang Ekonomi, baca buku saja SPM, Pejabat Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Kementerian Kerja Raya, Syarikat Penerbangan Tempatan dan Malaysia Airport Holding Berhad bagi membincangkan. Cepat baca buku je. Menteri macam tu, Menteri standard macam tu. Yang berhormat, Kalabakan membangkitkan mengenai masalah burung-burung liar di lapangan terbang Tawau Sabah. Mengenai hal ini, pihak MASB telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Burung tak payah, kapal terbang. Langkah-langkah yang telah diambil bagi mengatasi masalah tersebut adalah seperti berikut. Penyediaan Wildlife Hazard Management Plan di lapangan terbang Tawau, di mana pelan pengurusan ini telah dianggotai oleh MASB, Jabatan Penyelidikan Awal, Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Jabatan Perkhidmatan Hewan. Semua ada peraturan ya. Duduk. Penggunaan pemasangan jaring, penggunaan teknik belon ya, peraturan dan mesyuarat. penggunaan Timbalan Menteri peraturan mesyuarat. Berapa? Peraturan mesyuarat Tuan Speaker. Okay. Walau bagaimanapun jika penggunaan kaedah yang dinyatakan tadi tidak berkesan, Tuan Speaker, pihak MHB akan menggunakan teknik untuk menghalau burung-burung tersebut dengan pembelian peralatan HS-18 Hyperspark Bird Sound Repellent. Seterusnya, Yang Berhormat Datuk Pengerusi, Datuk Yang Dipertua, yang lain saya akan menjawab secara bertulis. Sekian, terima kasih. Dari kapal terbang ke burung liar kepada balon pula. Tadi cakap pasal burung liar ke Mongolia? Saya tak dapat dengar. Baik. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi